Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik, ayah-ayah dan ibu-ibu, para ustaz dan ustazah, cikgu-cikgu yang ustaz kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberi ruang dan peluang untuk bersama-sama kita berjumpa dalam channel Pito Inhat, channel ustaz ini. InsyaAllah adik-adik yang dirahmati oleh Allah, tuan-tuan dan perempuan, cikgu-cikgu, para ustaz-ustazah, boleh support ustaz punya channel ini, subscribe, like, share dan komen. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dapat berkongsi idea, dapat berkongsi manfaat. InsyaAllah adik-adik, hari ini kita nak belajar tentang bagaimana satu pelajaran, iaitu tajuk ketiga menggunakan buku teks ibadah ini. Kita nak belajar tentang taharah dan bahagian-bahagian air. Jom kita belajar. Baik adik-adik yang dirahmati oleh Allah, yang pertama kita nak belajar tentang apakah makna dan hukum taharah. Mari kita lihat apakah makna dan hukum taharah. Baik, pengertian taharah. Taharah ialah membersihkan diri dari kotoran atau hadas. Dari segi syarak, taharah bermaksud membersihkan diri daripada hadas. Taharah membolehkan seseorang itu mengerjakan ibadah seperti solat dan tawaf. Baik adik-adik yang dirahmati oleh Allah, kita dah tahu apakah maksud taharah. Taharah bermaksud membersihkan diri apabila kita berhadas. Baik, macam mana cara-cara yang dikatakan dengan bersihkan diri? Yang pertama adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cara kita nak bersihkan diri ini yang pertama adalah wudu. Wudu adalah salah satu cara taharah. Apa itu wudu? Wudu itu adalah proses kita mengambil air sembahyang untuk membolehkan kita melakukan ibadah, solat. Yang selalu adik-adik buat sebelum adik-adik nak solat, adik-adik mesti ambil wudu. Dan wudu itu adalah salah satu cara taharah, cara kita membersihkan hadas. Yang pertama itu cara nak bertaharah, iaitu berwudu. Yang kedua adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cara kita bertaharah ialah dengan beristinja. Apa maksud istinja ini adik-adik? Istinja ini adalah proses untuk membersihkan diri daripada hadas. Contohnya, bila adik-adik buang air kecil atau buang air besar, adik-adik akan pergi ke tandas dan membersihkan diri. Sebagaimana adik-adik bersihkan diri itu, membersihkan segala najis yang ada pada badan itu, itulah dipanggil istinja. Bila kita buang air kecil atau air besar, adik-adik akan basuh. Betul tak? Adik-adik akan basuh, adik-adik akan beristinja pada najis itu, adik-adik akan buang najis itu daripada badan. Adik-adik akan bersihkan dengan air yang bersih. Itulah yang dinamakan proses istinja. Dan istinja ini adalah salah satu cara kita bertaharah, iaitu membersihkan diri daripada hadas. Itu yang kedua. Baik adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga, bertayamum. Tayamum ni apa adik-adik yang dirahmati oleh Allah? Tayamum ini adalah kaedah untuk taharah juga kalau ketiadaan air. Bila kita nak pergi solat tetapi air tiada, jadi syariat Islam membolehkan kita bertayamum dengan menggunakan debu suci, debu tanah yang suci. Jadi tayamum ini juga adalah salah satu cara kita bertaharah. Itu yang ketiga. Ya adik-adik yang dirahmati oleh Allah. Baik, yang keempat adalah mandi. Mandi adalah salah satu cara bertaharah. Bagaimana adik-adik bila kita mengalami kehidupan seharian daripada pagi sampai ke petang, adik-adik mandi untuk membersihkan diri. Maka mandi juga adalah salah satu cara kita bertaharah. Maka bertaharah ini ada 4 cara di sini yang kita bincangkan di sini, iaitu yang pertama berwudu, yang kedua beristinja, yang ketiga bertayamum, yang keempat kita mandi. Pandai adik-adik yang dirahmati Allah. Jadi itulah cara-cara kita
bertaharah, membersihkan diri daripada hadas. Baik adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah hukum bertaharah? Hukum bertaharah ini adalah wajib, yang mana hukum untuk kita membersihkan diri daripada hadas ni adalah wajib. Taharah ni apa maksud lain dia? Taharah ni bersuci lah adik-adik. Kita bersuci, kita sucikan diri daripada hadas. Hadas besar ataupun hadas kecil, dua-duanya. Cara nak bersuci, 4 cara yang Ustaz katakan tadi, iaitu berwuduk, kita istinja, kita tayamum ataupun mandi. Baik, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat dalil naqli, dalil Al-Quran yang mengatakan bahawasanya bertaharah ini wajib. Mari kita lihat ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan dia suka kepada orang-orang yang bersuci, yang menyucikan diri. Baik adik-adik yang dirahmati oleh Allah, kalau kita tengok dalil naqli tadi, Allah suka orang yang bertaubat dan Allah suka orang yang bersuci diri, orang yang mensucikan diri, orang yang selalu bersih ni Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala suka orang yang bertaubat, dan Allah Ta'ala suka orang-orang yang mensucikan diri. Tengok perkaitan itu. Bila kita bertaubat, maksudnya kita bersihkan diri kita daripada dosa. Dan bila kita bersuci, kita bersihkan diri daripada hadas. Daripada hadas besar atau hadas kecil. Allah Ta'ala suka orang yang bertaubat dan juga orang-orang yang menyucikan diri. Baik adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat apakah bahagian air. Yang pertama, air mutlak. Air yang suci dan boleh menyucikan. Yang kedua, air musta'mal. Air yang telah digunakan untuk bersuci. Yang ketiga, air musyammas. Air yang terdedah kepada cahaya matahari. Yang keempat, air mutaghayyir. Air yang telah berubah sifatnya. Air mutannajis. Air yang terkena najis. Hanya air mutlak sahaja yang suci dan boleh menyucikan. Baik adik-adik yang dirahmati oleh Allah, Ustaz nak terangkan tentang pembahagian air ini. Yang pertama, kita lihat air mutlak. Mutlak ni apa? Airnya suci dan menyucikan. Apa maksudnya? Air ini suci dan dia menyucikan. Maksudnya air ini suci dan boleh dibuat sebagai air wuduk, boleh dijadikan air semayang. Inilah maksud air mutlak. Air mutlak yang suci dan menyucikan. Ada berapa adik-adik yang dirahmati oleh Allah? Kita lihat ada 7 air mutlak. Sama-sama kita telusuri. Yang pertama ialah air paip. Kat rumah kita tu, air paip tu, itu adalah air mutlak. Airnya suci dan boleh menyucikan. Airnya bersih lagi boleh menyucikan. Boleh dijadikan air sembahyang. Yang kedua adik-adik yang dirahmati oleh Allah, air hujan. Hujan yang turun tu, hujan yang turun bagaikan mutiara. Amboi, itu lagu lama dek, lagu Sudirman gitu. Lagu Allahyarham Sudirman gitu. Air hujan ini juga air yang suci dan boleh menyucikan. Kita boleh buat air semayang. Kalau kita tak ada air hujan di langit itu, melalui satu bekas besar, kita boleh gunakan air itu sebagai air semayang, air wuduk, boleh digunakan. Yang seterusnya adik-adik yang dirahmati oleh Allah, air sungai. Orang Perak kata air sungai, air sungai. Orang Perak kata gitu. Air sungai
boleh dijadikan air untuk berwuduk. Ianya suci dan ia menyucikan. Apa lagi contoh? Air mutlak, air salji. Salji ni, adik-adik tahu salji? Salji ni ada di negara-negara yang 4 musim, di mana negara-negaranya ada salji, ada musim sejuk, ada salji yang berturun. Air salji itu juga ialah air mutlak, boleh dibuat air semayang. Ianya suci dan ianya juga menyucikan. Apakah air yang seterusnya adik-adik? Air laut. Pernah pergi pantai tak? Pantai, kita tengok laut besar tu kan? Air laut tu juga adalah air yang suci dan menyucikan. Boleh dijadikan air untuk bersolat, air wuduk, air laut pun boleh guna. Ya, adik-adik yang dirahmati oleh Allah. Yang seterusnya, air embun. Tahu embun tak? Ada satu lagu dulu-dulu, dik. Embun, andai takdir memisahkan kita. Embun, itu lagu lama lah. Bukan nak cerita embun tu, dik. Air embun ni apa? Air yang ada pada tumbuh-tumbuhan, pada pucuk-pucuk tumbuhan yang terbit daripada pagi. Bila kita bangun pagi tu, kalau adik-adik pergi keluar, tengok dekat pokok pandan, dekat pokok keladi, ada air yang dia terbit dekat atas-atas daun tu. Itulah air embun. Dia terbit hasil daripada malamnya itu, hasil daripada proses alam semula jadi ni. Dia keluar titis-titis air dekat atas-atas pokok ni tadi, atas-atas daun ni tadi. Air itu juga adalah air yang suci dan menyucikan. Baik adik-adik, air embun ini, kalau adik-adik belum pernah tengok, nanti boleh ajak ibu dan ayah esok pagi try tengok. Dekat pokok-pokok bunga akan ada tumpuk-tumpuk air dekat daun, dekat kelopak bunga. Adik-adik perhatikan betul-betul. Air itu kalau dikumpul-kumpul, banyak juga bolehlah lepas untuk kita menjadikan ia sebagai air wuduk. Ianya suci dan juga menyucikan. Baik, dan terakhir ialah air mata air. Apa itu air mata air, adik-adik yang dirahmati oleh Allah? Air mata air ialah punca air yang berada di bawah tanah. Kalau orang nak buat perigi, mereka gali tanah itu sampai satu tahap kedalaman tu. Bila dah dalam sangat, akan ada terbit air. Sikit je air yang keluar. Terbitnya air itu, itulah dipanggil air mata air. Orang Perak kata ayo mata ayo. Itu dia. Nampak tak adik-adik yang dirahmati oleh Allah? Jadi itulah ketujuh-tujuh air mutlak, yang bermaksud air suci dan menyucikan. Iaitu apa dia? Air paip, air hujan, air sungai, air salji, air laut, air embun, dan juga air mata air. Baik adik-adik, penerangan untuk air musta'mal. Air musta'mal ni maksud dia air yang telah digunakan untuk bersuci. Air yang telah digunakan untuk bersuci. Apa maksud dia adik-adik? Misalnya adik-adik, bila adik-adik ambil air semayang, kita basuh muka kita dan ada air yang jatuh kan? Air yang jatuh itu ialah air lebihan yang kita dah guna. Itu adalah air yang telah digunakan untuk bersuci. Air itu suci tetapi tidak menyucikan. Kita tak boleh guna air itu untuk ambil air semayang yang lain pula. Faham tak? Untuk basuhan pertama itu, ia dah jadi dah. Ia dah sah dah sebagai air bersuci. Tetapi yang dah jatuh-jatuh bawah tu, lebihan-lebihan air itu telah digunakan untuk bersuci. Dan air ini tidak menyucikan. Dia suci tetapi tidak menyucikan. Air itu suci tetapi tak boleh buat air semayang. Air lebihan itu tak boleh dijadikan air wuduk. Jelas adik-adik yang dirahmati Allah? Itulah air musta'mal, air yang telah digunakan untuk bersuci. Baik adik-adik yang dirahmati oleh Allah, air yang seterusnya ialah air musyammas. Apakah itu air musyammas? Air yang terdedah kepada cahaya matahari. Apakah hukum menggunakan air musyammas? Hukum air musyammas ini ialah airnya suci tetapi makruh digunakan. Sebab apa makruh adik-adik? Air yang suci tetapi makruh digunakan ialah air musyammas ini ialah kerana airnya itu
boleh memberi risiko kepada penyakit. Terutamanya kalau memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, berlaku di negeri yang panas. Contoh, di negeri Arab, di padang pasir, panas terik. Air yang terdedah pada cahaya matahari itu dipanggil air musyammas. Yang kedua, ia terletak di dalam bekas yang ditempa selain daripada emas dan perak, seperti besi, tembaga dan apa-apa bahan yang boleh berkarat. Air itu letak dalam bekas, bekas tu boleh berkarat pula. Boleh berkarat dan duduk di bawah matahari pula. Bahaya adik-adik, sebab air ini boleh jadi punca kepada penyakit sopak. Sopak ni apa? Penyakit kulit, sejenis penyakit kulit. Itu sebab dia makruh digunakan. Dia suci tetapi makruh digunakan. Takut dapat mudarat, takut dapat sakit. Adik-adik. Dan yang ketiga, air ini sebagai syaratnya ini, airnya ini memang punca kepada, boleh jadi punca kepada penyakit sopak. Sekalipun digunakan pada badan jenazah, badan mayat ataupun haiwan. Boleh menyebabkan penyakit seperti sopak, sejenis penyakit kulit. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala meriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu bahawa beliau, yakni Umar, tidak suka mandi dengan air tersebut, dan dia berkata, aku tidak suka mandi dengan air tersebut disebabkan masalah kesihatan. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala meriwayatkan bahawa air tersebut boleh menyebabkan penyakit sopak. Kerana apa adik-adik? Cahaya matahari ini bila kena dekat air, cahaya matahari ini bila kena pada air yang terdedah pada cahaya matahari ini, dalam tempoh yang lama dia akan jadi seperti akan ada apungan minyak gitu. Dia boleh jadi sesuatu busuk yang terapung di atas air. Dia ada terjadi sesuatu pada air itu, seakan-akan perubahan kimia yang berlaku dalam air itu. Kalau terkena badan air itu, dalam keadaan air itu panas kan, air musyammas, air yang terdedah pada cahaya matahari, maka ia boleh memudaratkan badan kita. Ia boleh memberi penyakit, iaitu penyakit sopak, sejenis penyakit kulit. Jelas adik-adik yang dirahmati oleh Allah? Itulah air musyammas. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, air yang seterusnya dipanggil air mutaghayyir. Air mutaghayyir ini apa? Air yang telah berubah sifatnya. Apa hukumnya adik-adik? Hukumnya, ianya suci tetapi tidak menyucikan. Contohnya apa adik-adik yang dirahmati oleh Allah? Bila air yang suci bercampur dengan sesuatu yang suci. Contoh, air Milo. Air suam, kita campur dengan serbuk Milo, campur dengan susu, dan kita kacau, kita minum. Air itu suci untuk diminum, tetapi tak boleh dibuat sebagai air wudhu. Jelas adik-adik? Air apa lagi adik? Air sirap. Air campur dengan sirap. Sirap ni suci, air pun suci. Tapi bila dia bercampur, dia dah berubah sifat dia. Ianya suci, selamat dia minum, tetapi tak boleh dijadikan air semayang. Nanya adik-adik, kalau kita ambil air semayang pakai air Milo, air sirap, nanya bersemut muka. Tak? Tu dia. Air apa lagi? Air kopi. Apa sajalah adik. Contoh-contoh yang paling dekat ialah air minuman kita. Dua substan yang bercampur, dua unsur yang bercampur, dua barang yang suci bercampur, dua cecair suci ini bercampur. Ini suci tetapi tidak menyucikan. Contohnya air-air minuman yang Ustaz sebutkan tadi. Jelas adik-adik? Air mutaghayyir, air yang dah berubah sifatnya. Baik adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahagian air yang terakhir ialah air mutannajis. Apakah maksud air mutannajis? Air yang telah terkena najis. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, contoh air yang terkena najis ni macam mana? Air terkena tai cicak, terkena tai tikus, terkena najis lembu. Faham adik-adik? Satu bekas, tiba-tiba ada najis di dalamnya. Najis kucing, najis haiwan, yang apa-apa sajalah. Najis manusia sekalipun yang masuk dalam ni, terkena darah, terkena nanah, maka air itu dihukum sebagai
air mutan najis. Sebab bila masuknya najis dekat air itu akan berubah sifat. Sifat dia apa? Bau dia akan berubah. Tekstur air itu, rasa dia akan berubah. Bukan rasa dengan lidah adik-adik. Rasa pegang pakai tangan pun boleh rasa. Tadi kalau air pipe bersih, kita rasa bersih saja. Tapi kalau kita pegang, akan rasa macam lekit-lekit. Betul tak? Itulah najis. Dan warna pun akan berubah. Betul tak? Daripada air yang jernih dan bersih, bila masuk najis, tiba-tiba jadi kuning, jadi hijau. Betul tak? Jadi inilah dipanggil air mutan najis. Air yang telah bercampur dengan najis. Ingat adik-adik, air mutan najis, air yang telah bercampur dengan najis. Ianya tidak suci dan tidak boleh menyucikan. Tak boleh guna ambil air sembahyang, dan tak boleh guna buat minuman dan makanan pun tak boleh. Nak guna buat bersuci pun tak boleh. Apa pun tak boleh. Air dah terkena air najis, dia tak? Jadi insyaAllah adik-adik, itulah apa yang kita belajar tentang beberapa pembahagian tentang pembahagian air. Iaitu ada berapa adik? Ada 5. Apa dia? Air mutlak, air musta'mal, air musyammas, air mutaghayyir, dan air dan najis. Apa maksud air mutlak tadi? Air suci dan boleh menyucikan. Apa maksud air musta'mal? Air yang telah digunakan untuk bersuci. Ianya suci tapi tak boleh menyucikan. Yang ketiga, air musyammas. Apa hukum dia? Dia suci tetapi makruh digunakan. Yang keempat, air mutaghayyir. Airnya suci dan tidak menyucikan. Dan yang kelima, yang ini yang terakhir, air mutan najis. Airnya tidak suci dan tidak boleh menyucikan. Inilah kelima-lima pembahagian dalam air. Topik kita belajar ini pembahagian air. Inilah kelima-lima subtopiknya. Inilah kelima-lima elemennya adik-adik. Baik adik-adik yang dirahmati oleh Allah SWT, sebagai penutup, terimalah sebuah lagu formula untuk adik-adik mengingat tentang taharah dan pembahagian air. Terimalah adik-adik. Pembagian air, maksud taharah membersihkan diri dari segala hadas dan juga kotoran. Dari segi syarah, membersihkan diri dari hadas juga kotoran bagi membolehkan kita beribadat seperti solat dan juga tawaf. Apakah contoh taharah? Berwuduk juga istinja, mandi juga tayamum. Itulah contoh bertoharah. Pembagian air pula ada 5. Mari kita ayatinya bersama. Berikan jiwamu, berikan matamu pada pembagian ini. Air mutlak, air suci yang menyucikan. Air mustamal, air yang telah digunakan untuk bersuci. Air musyammas, terdedah pada matahari. Air mutaghayyir, air yang berubah sifatnya. Air mutan najis, yang telah bercampur dengan najis. Apakah contoh-contoh air mutlak? Air yang suci lagi menyucikan. Ayo basahkan di bibir, ingat selalu air-air mutlak ini biar menjadi di bibirmu. Air pipe, air laut, air sungai, air embun, air salji, air mata air. Itulah air
mutlak, suci lagi menyucikan, boleh dijadikan air untuk kita berwudu. Juga air embun. Bertoharolah selalu, jadilah kau mukmin. Allah suka orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Alhamdulillah, selesai sudah lagu formula ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share video ini. Mudah-mudahan memberi manfaat pada seluruh anak-anak mukmin di seluruh Malaysia ini, bahkan di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia, insya-Allah taala. Jumpa lagi adik-adik yang dirahmati Allah. Terima kasih ibu ayah, terima kasih ustaz ustazah, terima kasih semua. Adik-adik ingat taharah dan pembagian air. Mudah-mudahan jadi mukmin, berjaya dalam exam adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.